Okey, selamat bersahur. Mama Z bagi satu hadiah lah untuk pelajar ni. Okey, kita buat video waktu sahur. Okey, so kita tengok soalan nombor 6. Kali ni kita nak cari luas kawasan Belorek. Okey, luas kawasan Belorek. Jadi yang pertama Mama Z nak bagi clue apabila soalan dilukis dengan menggunakan grid macam ni, maksudnya kita boleh dapatkan titik secara nilai tu dengan tepat. So, Mama Z tengok kalau kita buat anak panah dari sini. Okay, kita buat anak panah dari sini. Okay. Maksudnya Mama Z akan jumpa dahulu garisan warna merah ni. Okay. Jadi Mama Z akan ada dua benda yang penting. Yang pertama, garisan sepadan dia. So, Mama Z dapati garisan sepadannya berada di sini. Okay, berada di sini satu. Dan berada di sini satu. Ada dua. Jadi daripada grid tu, kalau nilai kat bawah tu kosong, nilai kat sini adalah 1. Nilai kat sini adalah 4. Maksudnya, Mama Z boleh cari area apabila Mama Z integrate daripada 1 sehingga 4. Dan fungsi kita yang pertama, yang merah tu, yang merah tu adalah nilai X2 tolak dengan. So, kalau kita tengok garisan sepadan yang kedua, kalau Mama Z boleh lukis kat sini. Okay, sebab kawasan Belorek berada dekat situ saja. Ini adalah garisan yang kedua. Contohnya Mama Z buat garisan tu warna purple. Okay, garisan kedua ni merupakan nilai X1. Okay, kemudian nilai 1 dengan 4 ni berada pada paksi Y. Jadi kita integrate dia respect to dy. Okay, kemudian garisan purple tadi merupakan Y equal to merupakan X equals to 0. Garisan purple ni ialah X equals to 0. Jadi memudahkan kerja kita lagi lah. Maksudnya bila Mama Z integrate nanti 1 hingga 4 ni, yang nilai kat belakang ni Mama Z akan ganti dengan kosong. Jadi Mama Z nak kena tahu apakah nilai X2. Okey, macam mana kita nak cari X2? Okey, kita ada Y sama dengan X tolak 1 kuasa 2. Punca Y sama dengan X tolak 1. Okey, kemudian kalau nak jadikan X sebagai tajuk, maka dia akan jadi punca Y tambah dengan 1. Okey, kalau ikutkan di sini, masa di sini dia ada tambah tolak. Tapi sebab Mama Z ambil kawasan Mama Z highlight dengan warna biru. Tengok Mama Z highlight warna biru. Sebab Mama ambil yang belah kanan ni. Mama ambil yang belah kanan ni. Mama tak ambil yang belah kiri ni. Jadi kat sini tinggal lagi yang positif saja. Okey, dengan kata lain, nilai X2 kita sebenarnya ialah punca Y tambah 1 dy. Jadi Mama Z akan integrate yang ini sajalah untuk mendapatkan luas kawasan Belorek. Okey, nak integrate yang ini, jawapan akhir kita boleh dapat daripada kalkulator. Tapi nak integrate yang ini, pelajar kena buat 1 hingga 4. Y ni adalah kuasa 1/2 tambah dengan 1 dy. Okey, jadi kalau Mama Z integrate, dia akan jadi Y kuasa 3/2 per 3/2 tambah dengan Y. Okey, kita akan ganti 1 sehingga 4. Kemudian Mama akan ganti dengan 4 dahulu. Okey, kena tunjuk proses ganti tu, kena tunjuk. So Mama ada
Kurungan yang pertama 2, kemudian 4 kuasa 3 per 2 per 3 tambah dengan 4. Itu kurungan yang itu menggantikan dengan 4. Kemudian 2, 1 kuasa 3 per 2 per 3 tambah 1. Okey, katakan Mama dah buat proses ganti nilai. Okey, the rest tu Mama Z tak nak kira pun nilai-nilai tu. Okey, Mama Z nak ambil kalkulator sekejap ya. Kalau siapa nak congak dulu, silakan. Okey, Mama akan kira nilai ni dulu. Okey, Mama akan ambil, Mama akan pinjam soalan memang respect to dy, tapi kalkulator tak ada. Kalkulator ada di X saja. So, Mama ada punca alfa tutup kurungan. Mama guna huruf X. Ni adalah mewakili Y kuasa setengah. Tambah dengan 1. Nilai kat atas tu tadi 4. Nilai kat bawah adalah 1. So, Mama dapat jawapannya 23 per 3. Okey, 23 per 3 unit kuasa 2. Macam tu. Tapi tak boleh daripada soalan asal terus guna kalkulator, tak boleh. Kita kena tunjuk juga proses kita integrate, proses ganti nilai. Dan kelebihan kita guna kalkulator canggih ni, maksudnya kita tak perlu kira lah nilai-nilai yang kuasa 3 per 2 tu. Okey? Okey, selesailah soalan nombor 6A. Okey, 6B pula. Okey, 6B dia bagi dekat kita 2 kelok. 1 kelok ni bercampur-campur. Kena hati-hati sikit kat sini. Dia ada lari sikit lah. Persamaan tu lari sikit. Tapi Mama Z akan tulis balik untuk student. Yang pertama pelajar ada P tolak 20 sama dengan negatif Q kuasa 2 tolak dengan 4Q. Huruf X kuantiti, Q adalah kuantiti. Huruf Y mewakili price. Jadi sebelum ni kita buat Y sebagai tajuk. Yang ini kita kena buat P sebagai tajuk. Jadi Mama kena ubah ni. P sama dengan negatif Q kuasa 2 tolak dengan 4Q tambah dengan 20. Dan kalau awak tengok di sini negatif ni, ini merupakan fungsi bagi DQ. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Mama nak ubah yang sebelah sini pula. Kita ada, yang ini pula, kita ada P tolak 2Q sama dengan Q kuasa 2. P sama dengan Q kuasa 2 tambah dengan 2Q. Okey. Dan yang kedua ni kita dapati dia adalah positif. Dengan kata lain, yang sedang Mama buat ini adalah nilai kelok penawaran, iaitu SQ. Okey. Kemudian soalan minta kita cari market equilibrium point. Ni. Market equilibrium point. Mama samakan nilai DQ sama dengan SQ. Jadi awak akan dapat negatif Q kuasa 2 tolak dengan 4Q tambah dengan 20 sama dengan Q kuasa 2 tambah dengan 2Q. Kosong sama dengan 2Q kuasa 2 tambah dengan 6Q tolak dengan 20. Sebelum pelajar faktor, ni kena dengar betul-betul ni. Sebelum pelajar faktor, kena kecilkan dulu. Kosong sama dengan, semua sebutan ni Mama Z bahagikan dengan 2. Q kuasa 2 tambah dengan 3Q tolak dengan 10. Barulah kita faktorkan. Kena tunjuk proses faktor dulu sebelum dapat nilai Q. So, sini Q, sini Q,
5 darab 2, 10. Dominan, resesif macam tu kita buat. So, dari sini jawapan yang pertama Mama Z dapat negatif 5. Tapi kuantiti tak boleh negatif. Mama Z reject. Kuantiti yang kedua adalah 2. Yang 2 ni Mama Z terima. Jadi kita boleh cari nilai P dengan menggantikan dalam SQ ataupun DQ. So Mama Z pilih nak ganti dalam SQ, iaitu nilai Q kuasa 2 tambah dengan 2Q. Dan Mama ganti nilai Q tu dengan nombor 2. Okey, 2 kuasa 2, 4. 2 darab 2 pun 4. 4 tambah 4 adalah 8. Jadi untuk jawapan yang pertama, okey, market equilibrium point is nilai kuantiti dia 2, nilai price dia 8. Okey, so koordinat dia adalah 2, 8. Okey, kemudian soalan minta Mama Z mencari find consumer surplus. Dia tak suruh lukis, dia suruh cari terus consumer surplus. Okey, rumus diberikan semasa exam kepada pelajar. So, nak cari consumer surplus sama dengan pelajar akan integrate dari 0 sehingga 2. Dan fungsi kita ialah negatif Q kuasa 2 tolak dengan 4Q tambah dengan 20 respect to DQ tolak luas segi 4, 2 darab dengan 8. Okey. So, Mama Z teruskan sikit lagi. Sekejap lagi nak solat subuh kan? Okey, negatif Q kuasa 3 per 3 tolak 4Q kuasa 2 per 2 tambah 20Q 02 dekat situ tolak dengan 16. Walaupun boleh guna kalkulator, Mama kena tunjuk proses menggantikan dulu dengan 2 dan 0. Semasa Mama Z menggantikan dengan 2, negatif 2 kuasa 3 per 3 tolak 2, 2 kuasa 2 tambah 20 darab 2. Ni Mama Z ganti dengan 2. Tolak dengan Mama Z ganti dengan 0. Barulah tolak dengan 16. Okey, katakanlah Mama Z nak guna kalkulator. Saat Mama Z nak uji je. Negatif kurungan 2 kuasa 3. Silap negatif 2 kuasa 3. Okey, per dengan 3 tolak dengan 2 kurungan 2 kuasa 2 tambah 20 darab 2. Okey. Kemudian tolak dengan 16. Jawapan tak boleh dalam pecahan. So kalau Mama tukar, Mama dapat jawapannya RM13.33. So kat sini Mama tulis dulu RM RM13.33. Okey. Okey, sekejap. Okey, katakan pelajar nak semak jawapan. Okey, pelajar nak semak jawapan. Dia boleh tekan terus ni. Integrate dulu negatif alfa tutup kurungan kuasa 2 tolak dengan 4 alfa tutup kurungan tambah 20. Dia nak integrate yang ini 2, yang bawah ni 0 sama dengan, kemudian dia tolak dengan 16 pun dapat sama. Macam tu. Tapi proses integrate dengan proses ganti nilai kena tunjuk. Okey, selesai soalan nombor 6. Okey, nombor 6 B2. Okey, 6C. Nombor 6C, kita tengok kat sini dia ada C prime dekat sini.
Okey, kalau pelajar tak kuat, pelajar tak kuat, Mama Z harap awak kembang dulu yang ini. Okey, awak ada C prime X ni 3 tolak X kuasa 2 kan? 3 tolak X kuasa 2. Siapa yang tak boleh congat, buat sikit-sikit macam ni. So, bila dikembang yang pertama dapat 9. Kembang yang kedua dapat negatif 3X. Negatif 3X tambah X kuasa 2. So, fungsi margin cost ialah X kuasa 2 tolak dengan 6X tambah dengan 9. Yang tidak kuat untuk proses integration, awak kembang dulu. Okey. So, yang Mama Z bagi tahu selalunya, kalau kita nampak C prime tu, maksudnya sebenarnya kita sedang nak mencari CX. Macam mana nak cari? Kita integrate yang warna kuning yang kita dah kembang tadi tu. X kuasa 2 tolak 6X tambah dengan 9. Kita integrate yang ni. Okey. So, bila kita integrate, dia ada kata kunci lain, dia bagi fixed cost dekat kita 500. Jadi, Mama Z kena buat proses integration dulu kat sini. Awak akan dapat X kuasa 3 per 3 tolak 6X kuasa 2 per 2 tambah dengan 9X dan tambah dengan K. Okey. X kuasa 3 per 3 tolak 3X kuasa 2 tambah 9X. Dan kalau pelajar nak tahu nilai C kosong, iaitu fixed cost diberi dalam soalan, iaitu 500. Jadi nilai K kita di sini adalah 500. Okey. Boleh kat situ. So, jawapan awak. Okey. So, yang ini adalah nilai fungsi cost function. Kemudian dia kata, how much will be the total production cost if the sale level of the production. Okay, sale level of production dia bagi dalam soalan, dia suruh cari nilai kos itu apabila kuantiti barang ialah 10. Jadi sebab Mama Z faham ada beberapa pelajar dia tak boleh integration tu, jadi Mama Z kembang tadi supaya lebih mudah. Jadi jawapan tadi sebenarnya CX sama dengan X kuasa 3 per 3 tolak 3X kuasa 2 tambah 9X tambah dengan 500. Kemudian awak gantikan nilai X itu dengan 10. So, dia akan jadi 10 kuasa 3 per 3 tolak 3 10 kuasa 2 tambah 9 darab 10 tambah dengan 500. So, kita tengok jawapan kos dia bersamaan dengan, so, Mama Z ada kat situ 1000 per dengan 3 tolak dengan 3 darab dengan 100 tambah 90 tambah 500. So, jawapan dalam desimal. Ya. Sekejap, aku nak buat sikit lagi. Okey, adik pergi tidur dulu. Okey, so Mama dapat jawapannya ialah RM623.33. Jadi Mama Z nak pesan di sini, RM ini wajib kita tulis. Perkara yang kedua, sebab dia adalah duit. Bila duit, yang belakang ni cuma 2 decimal places. Jangan pening lah sebab duit. Duit kena 2 decimal places. Sebab kalau awak tengok dekat kalkulator tadi, jawapannya banyak tu. 623.333333. Awak yang kena round off dia. Okey, kerana kita faham duit cuma ada 2 decimal places. Okey, selesai soalan nombor 6.